Kami akan melakukan satu kajian kes yang bertajuk Kesedaran mengenai pencemaran dalam perusahaan batik di Kota Baru, Kelantan. Lokasi ini dipilih kerana ia menyumbang kepada pencemaran alam sekitar iaitu tanah. Batik adalah kraf tangan yang sangat dihargai di Malaysia dan terkenal kerana mempunyai lakaran seni yang terhebat. Industri batik sinonim dengan orang-orang di Pantai Timur iaitu Pahang, Terengganu dan Kelantan. Perkataan batik ini berasal dari bahasa Indonesia yang memberi maksud pakaian yang mempunyai titik-titik kecil, dan perkataan tik bermaksud titik yang berasal dari suara berdetak ataupun tik-tik. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahawa ia berasal daripada Jawa iaitu teritik yang memberi maksud proses penghasilan batik iaitu melalui proses mencelup warna dan menerat lilin cair. Apakah pencemaran tanah? Ia bermaksud sesuatu kawasan yang berlakunya pertukaran warna, kesuburan dan hakisan kerana terjadinya sesuatu perbuatan. Ramai yang tidak sedar perbuatan menghasilkan batik ini melepaskan sejumlah besar efluen yang akan mencemar alam sekitar. Setiap premis yang melakukan ini akan melepaskan efluen. Efluen pula membawa maksud sejenis sisa yang dihasilkan semasa proses pengeluaran dalam bentuk cecair. Efluen industri batik selalunya mengandungi logam berat, warna dan bahan pencemar yang organik. Oleh itu, efluen ini perlu dirawat dahulu sebelum dilepaskan ke alam sekitar. Namun, ada pihak yang tidak bertanggungjawab yang melepaskan terus efluen ini ke alam sekitar yang menyebabkan pencemaran tanah, tapi ia akan diatasi oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Jabatan Alam Sekitar. Objektif untuk kajian kes ini ialah yang pertama, mengkaji masalah dan cabaran yang akan berlaku apabila bahan pencemar dilepaskan tanpa diproses terhadap tanah. Yang kedua ialah mengkaji jalan penyelesaian terhadap masalah yang timbul akibat bahan pencemar. Yang ketiga ialah menganalisis kekuatan dan kelemahan data yang diperolehi melalui SWOT analisis. Dan yang terakhir ialah membuat pembincangan dan kesimpulan berdasarkan maklumat yang diperolehi. Seterusnya adalah latar belakang yang berdasarkan perindustrian batik yang telah menjadi salah satu perusahaan penting dalam ekonomi negara. Walau bagaimanapun, perusahaan ini telah membawa kesan yang negatif kepada persekitaran. Hal ini disebabkan oleh efluen yang digunakan mengandungi bahan pencemar yang tidak sesuai untuk alam sekitar. Air limbah yang terhasil memberi impak negatif kepada persekitaran apabila menyebabkan tiga keadaan, iaitu pH air yang tinggi disebabkan pelepasan bahan logam yang berat, dan seterusnya adalah POK iaitu permintaan oksigen kimia yang tinggi, dan seterusnya adalah bahan kimia dan bahan pepecal terlarang tidak memenuhi kualiti piawai yang telah dilepaskan di kawasan yang tidak sepatutnya. Berdasarkan sebuah kajian, logam berat dapat ditentukan daripada air limbahan kilang batik di sekitar kawasan sasaran. Dan berdasarkan kajian telah menunjukkan bahawa kadmium, plumbum, zinc, tembaga, kromium dan besi adalah antara logam berat yang telah dipilih sebagai bahan pencemar kajian, iaitu berdasarkan kajian oleh Nur Syahadah pada 2017. Tujuan kajian kes ini telah dijalankan untuk menentukan kualiti air limbah batik yang dilepaskan secara langsung ke penempatan terimplikasi aktiviti ini ke atas kualiti air sungai dan pencemaran perairan daratan yang telah berlaku di kawasan sasaran. Kawasan sasaran yang telah dipilih adalah di Kota Baru, Kelantan kerana merupakan salah satu lokasi penting bagi perindustrian kraf tangan ini. Antara masalah yang terdapat di dalam hasil kajian kes ini ialah efluen batik yang mengandungi nilai permintaan oksigen kimia ataupun POK dilepaskan terus ke alam sekitar telah melebihi limitasi daripada syarat yang telah ditetapkan, iaitu lebih 1,000 mg per liter berdasarkan hasil kajian yang telah dilaksanakan oleh Nur Syahadah Subeki pada tahun 2011. Kandungan tahap atau kadar pencemaran efluen yang dilepaskan oleh perniagaan batik di Kota Baru, Kelantan dapat ditentukan dengan menggunakan POK, iaitu merupakan parameter pengukur efluen. Pelepasan efluen yang mengandungi POK untuk setiap industri perlu mematuhi syarat pematuhan, iaitu 80 mg per liter bagi standard A, manakala
250 mg per liter bagi standard B. Pelepasan efluen di Kota Baru Kelantan yang mengandungi bahan pencemar yang tinggi tanpa pemprosesan secara berterusan akan memberi kesan negatif kepada tumbuhan, haiwan dan juga manusia. Dan antara kekangan dan cabaran dalam industri batik di Kota Baru Kelantan adalah tidak mempunyai sistem rawatan air limbahan yang rapi untuk merawat efluen sebelum dilepaskan ke alam sekitar. Laporan analisis akan membincangkan SWOT, iaitu Strength, Weakness, Opportunities dan Threats. Strength adalah disebabkan tempat strategik di Pantai Timur merupakan lokasi pelancongan yang sangat terkenal untuk membantu memperkenalkan industri batik yang sangat penting bagi identiti negara. Dan seterusnya, kekuatan ini datang daripada bakat dan kemahiran penduduk tempatan dalam industri kraft tangan batik. Antara kelemahan adalah disebabkan halangan ke lokasi disebabkan pandemik, lalu menyebabkan sebarang kempen sukar dilaksanakan di kawasan sasaran. Kurang kesedaran dalam masyarakat telah berlaku, antaranya adalah pengetahuan yang cetek dalam kalangan pengusaha industri batik mengenai isu alam sekitar ini, iaitu cara untuk menangani isu tersebut. Antara isu yang sering terjadi adalah efluen tidak dirawat dilepaskan ke alam sekitar. Seterusnya adalah peluang, iaitu membantu menjana ekonomi kepada penduduk tempatan. Dan seterusnya promosi yang pelbagai daripada syarikat atau pertubuhan sedia ada, sepertinya Perbadan Kemajuan Kraftangan Malaysia cawangan negeri sasaran. Dan seterusnya adalah perusahaan tekstil yang telah maju di Malaysia. Berfokuskan kepada ancaman adalah pencemaran kepada alam sekitar, iaitu kualiti air merosot. Hal ini disebabkan logam berakali yang telah dilepaskan ke tempat yang tidak sepatutnya seperti di sungai, lalu menyebabkan pH tanah di kawasan sekitar berubah akibat daripada aktiviti ini. Kesannya, sumber tanah berkurangan disebabkan tanaman menyerap sumber logam berakali ini dengan kuantiti yang sangat banyak, lalu menyebabkan kerosakan kepada tanaman. Kesan kepada kesihatan manusia pula, mereka berisiko mendapat penyakit apabila daripada sumber makanan, iaitu hidupan akuatik ini mendapat kesan daripada aktiviti ini, lalu mendapat penyakit sebelum disalurkan kepada pengguna, iaitu manusia. Dan ancaman terakhir adalah proses fotosintesis tumbuhan akuatik terbantu disebabkan kekurangan yang melampau di dalam sungai. Sebuah kajian telah dilaksanakan oleh pakar forensik alam sekitar dari UPM telah menunjukkan bacaan pepecah terampai dan oksigen terlarut di Sungai Kota Baru Kelantan ada lebih kurang daripada 5.5 mg per liter, iaitu tidak mencapai piawaian yang telah ditetapkan berbanding dengan sungai bersih, iaitu sebanyak 10 mg per liter. Kekurangan oksigen terlarut menyebabkan sungai menjadi septik dan menyebabkan kematian ikan dan pelupusan hidupan akuatik yang lain. Untuk penyelesaian dan pengurusan, penggunaan teknologi inovasi terkini iaitu Envirotex mampu untuk merawat pencemaran yang disebabkan oleh air sisa buangan batik yang boleh diadaptasi untuk pencemaran yang berlaku di Kota Baru Kelantan. Ia melibatkan dua proses, iaitu peringkat pertama dan peringkat kedua. Pada peringkat pertama, air sisa buangan batik akan diturunkan nilai pH-nya. Seperti mana yang kita tahu, air sisa buangan batik dia lebih berakali. So, untuk kita melakukan proses pada peringkat pertama ini dengan lebih efisien, pH akan diturunkan kepada nilai yang lebih natural dan ikatan molekul bahan pewarna akan dileraikan. Pada peringkat kedua, molekul yang dileraikan tadi akan dioksidakan oleh udara dan juga media EM3 akan digunakan dalam proses ini. Media EM3 ni dia adalah suatu medium yang digunakan untuk kita adaptasi bakteria tu supaya dia dapat meleraikan molekul-molekul tu dengan lebih cekap. Proses ini dia tak memerlukan sebarang bahan kimia yang boleh merosakkan environment, yang boleh mencemarkan environment lagi. Jadi proses ini sangat efisien daripada menggunakan teknologi kimia.
Pengurusan HTCKL iaitu Humid Tropic Center Kuala Lumpur telah bekerjasama dengan Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia serta Universiti Kebangsaan Malaysia untuk menjalankan projek ini. Perbincangan. Berdasarkan data yang diperoleh dan telah dianalisis, kami mengetahui bahawa kesan pencemaran dari industri batik adalah sangat membimbangkan dan harus memberi perhatian oleh pihak berwajib, dan perkara ini telah dikenal pasti sebagai sumber bahaya kepada alam sekitar. Terdapat banyak sebab mengapa ini berlaku, dan ini akan membahayakan hidupan yang berada di atas darat. Penghasilan batik yang menyebabkan logam berat adalah mempengaruhi pencemaran darat dan terjejah teruk dari pelbagai sudut, terutamanya terhadap persekitaran dan hidupan darat. Dari data tersebut, kami telah mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab menguruskan kesan yang berlaku terhadap darat daripada penghasilan batik di Kelantan. Pertama sekali, berdasarkan data yang dianalisis, salah satu sebab utama yang negatif melalui penghasilan batik yang menggunakan logam berat adalah pengetahuan yang cetek dalam kalangan pengusaha industri batik mengenai isu alam sekitar. Hal demikian akan menyebabkan penggunaan logam berat yang berlebihan dalam penghasilan batik. Selain itu, kurang kesedaran dalam masyarakat juga menjadi punca terhadap pencemaran darat daripada penghasilan batik. Sikap sebegini sememangnya akan menimbulkan perasaan tidak peduli terhadap hidupan darat, dan juga apabila darat tercemar akan menyebabkan penghasilan sumber air yang tidak bersih dan selamat. Seperti mana yang kita tahu, tanah juga berperanan sebagai sumber air dan kelestarian lingkungan hidup secara umum. Akhir sekali, kami telah membincangkan pihak-pihak yang bertanggungjawab menguruskan pencemaran darat daripada penghasilan batik di Kelantan. Pihak yang bertanggungjawab dalam kes ini adalah pihak Jabatan Alam Sekitar JS di bawah Kementerian Tenaga. Di bawah Kementerian Tenaga, Sains Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTEC). Fungsi utama Jabatan Alam Sekitar JAS adalah untuk mencegah, menghapus, mengawal pencemaran dan memperbaiki alam sekeliling selaras dengan maksud Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 memperuntukkan 5 perkara yang menjadi tumpuan utama, iaitu pencemaran udara, bunyi, bising, air, tanah serta kawalan buangan terjadual. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 juga menetapkan syarat-syarat atau kadar bilangan jumlah serta kekerapan pelepasan bahan-bahan cemar sebelum sesuatu lesen dikeluarkan. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 juga menetapkan syarat untuk mendapat kebenaran pihak berkuasa yang berkaitan sebelum sesuatu aktiviti yang dilakukan. Kesimpulannya, kajian ini telah menunjukkan bahawa penghasilan batik telah memberi kesan terhadap pencemaran darat di Kelantan. Penghasilan batik melalui pelbagai jenis bahan seperti logam berat, pewarna dan bahan pencemar organik yang lain sekaligus telah menyebabkan pencemaran alam sekitar di Kelantan. Kajian ini juga telah menunjukkan masalah-masalah yang dihadapi dalam industri penghasilan batik yang menjadi punca pencemaran terhadap darat. Seperti mana yang kita tahu, darat adalah bahagian permukaan bumi yang dihuni oleh banyak makhluk seperti manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Tanah memberikan sumber daya yang penting terhadap hidupan. Oleh itu, kita harus menjaga kebersihan darat dengan baik.